Sejarah asal-usul dan rahsia kumpulan muzik dunia. Lima kugiran yang dinamakan sempena nama seorang ahlinya. Sebuah kugiran biasanya memilih satu nama yang mencerminkan identiti keseluruhan anggota kumpulan yang dipersetujui bersama-sama. Syarat begitu bagaimanapun tak terpakai untuk semua. Wujud beberapa kumpulan pemuzik dalam industri muzik baik antarabangsa mahupun tempatan memilih untuk melawan arus popular sebagai sebuah kugiran muzik dengan nama salah seorang ahli dalam kumpulan mereka menjadi identiti mereka. Kugiran manakah yang duduk dalam kategori ini dan kenapa nama itu yang mereka pilih? Jom kita tonton. Nombor 5. Iqbal M. Cuba mencipta lagu sebagai tugasan semasa pengajian di Fakulti Muzik UiTM sekitar tahun 2006. Karya-karya yang dihasilkan anak muda bernama Iqbal Othman dirasakan rakan-rakannya mampu pergi jauh. Bagaimanapun dia mengambil masa hampir 4 tahun untuk menghasilkan terbitan pertama Tembak Tepat yang memperkenalkan Iqbal kepada industri muzik. Penerbitan EP 5 lagu itu membolehkan Iqbal kerap menerima jemputan melakukan persembahan, memaksa Iqbal mendapatkan bantuan pemuzik jemputan mengiringi setiap persembahan. Menyedari dia suka bergerak tanpa sebuah kugiran tetap serta tidak gemar bergelar artis solo, Iqbal memutuskan untuk mendapatkan barisan pemuzik tetap yang membolehkan dia memfokuskan dirinya kepada tugas vokal serta menghiburkan orang ramai. Memikul tanggungjawab sebagai vokalis dan komposer utama, Iqbal dan 4 rakannya menubuhkan Iqbal M pada tahun 2013 dinamakan berdasarkan nama Iqbal sendiri. Kini di bawah syarikat rakaman Luncai Emas milik Sifu Dato' M. Nasir, Iqbal M kekal menghiburkan orang ramai dengan lagu rock bersulamkan elemen Nusantara dengan lirik bahasa Melayu yang unik jika dibandingkan dengan kugiran lain segenerasinya. Nombor 4. Dio. Pada tahun 2010 mendiang Ronnie James Dio telah meninggal dunia, mengakibatkan dunia muzik heavy metal kehilangan salah seorang ikon yang disegani. Dio mula dikenali ramai bersama kumpulan Rainbow bersama pemain gitar handalan Richie Blackmore, sebelum mengambil alih tugas vokalis Black Sabbath menggantikan Ozzy Osbourne pada tahun 1979. Menerbitkan 3 album bersama Black Sabbath, Dio memilih untuk membawa haluan sendiri selepas sengketa tercetus bertindak menubuhkan sebuah kugiran baru. Mempunyai nama sebenar Ronald James Padavona, nama pentas Ronnie James Dio yang digunakan beliau sudah dikenali ramai. Kugiran baru yang dimulakan Dio dan bekas pemain drum Black Sabbath, Vinnie Appice bersetuju untuk dikenali hanya sebagai Dio disebabkan reputasi Dio. Lucunya, walaupun ramai tersalah anggap nama Dio itu diambil daripada istilah Itali yang membawa makna Tuhan, nama itu sebenarnya diambil daripada nama seorang ketua sindiket kongsi gelap di Itali bernama Giovanni Diogardi. Nombor 3. The Jimi Hendrix Experience. Mendiang Jimi Hendrix dikenali sebagai pemain gitar legenda yang telah mengubah pandangan pemuzik terhadap apa yang mampu dipersembahkan dengan instrumen gitar. Bagaimanapun seperti pemuzik-pemuzik lain, untuk naik mencapai status itu, Hendrix tetap perlu berdepan detik sukar. Seorang peminat muzik yang membesar dalam situasi miskin dalam keluarga yang berpecah, Hendrix mengalihkan fokusnya kepada muzik. Dia mula belajar bermain gitar pada usia 15 tahun dan giat bermain bersama bermacam jenis kugiran. Semasa dalam tentera, dia menemui sahabat sejiwanya dalam muzik bernama Billy Cox yang menjadi regu utama beliau melakukan persembahan. Selepas kedua-duanya tamat perkhidmatan, Hendrix dan Cox meneruskan minat mereka bermain di kelab-kelab malam. Nasib tidak menyebelahi Hendrix kerana kebanyakan syarikat rakaman yang menyaksikan persembahannya gagal menilai bakat sebenar yang beliau ada. Sehinggalah Hendrix bertemu dengan seorang pemuzik bertukar produser bernama Chas Chandler yang menawarkan Hendrix peluang merakamkan album. Chandler bijak memahami kemahiran dan pesona yang dimiliki Hendrix jarang ditemui, berusaha mendapatkan khidmat pemain muzik yang setanding dengan kemahiran yang dimiliki Hendrix.
Meletakkan kemampuan Hendrix sebagai fokus utama, Chandler menubuhkan The Jimi Hendrix Experience, bertindak sebagai mentor serta membantu kumpulan yang baru meningkat naik itu mendapat slot-slot persembahan. Nombor 2, Van Halen. Peminat kumpulan Van Halen pasti dah tahu kenapa kumpulan itu dinamakan sedemikian rupa adalah disebabkan kehadiran adik-beradik Eddie dan Alex Van Halen sebagai tonggak utama. Dimulakan hanya sebagai hobi bersama Eddie dan Alex, kedua-duanya mula mengadakan persembahan secara kecil-kecilan dengan nama Broken Comb, Trojan Rubber sehinggalah Mammoth bermain di parti atau pertunjukan. Perkenalan mereka dengan seorang anak muda bernama David Lee Roth membawa kepada perubahan identiti yang ketara, dek karisma Roth yang agak menonjol. Bagi menamakan kumpulan mereka selepas kemasukan Roth, Eddie dan Alex mahu menggunakan nama yang diambil daripada judul salah satu lagu kumpulan Black Sabbath iaitu Rat Salad. Mujurlah Roth nampak ketidaksesuaiannya. Dia sebaliknya mencadangkan agar mereka bergerak menggunakan nama keluarga Eddie dan Alex sendiri iaitu Van Halen yang lebih sesuai dengan identiti karya yang mahu mereka perkenalkan serta jauh lebih sedap didengari. Nombor 1, Bon Jovi. Jon Bon Jovi Jr. merupakan seorang anak muda berketurunan Itali, menetap di New Jersey, Amerika Syarikat yang bercita-cita besar dalam bidang penciptaan muzik. Dia mula mencipta lagu sejak usia muda, menyertai beberapa buah kugiran lebih awal sebelum satu lagu ciptaan beliau iaitu Runaway terpilih untuk dirakamkan semula ke dalam sebuah album kompilasi. Lagu yang dirakamkan semula dengan bantuan kumpulan pemuzik undangan mengangkat namanya sebagai seorang artis solo dengan gelaran Bon Jovi, nama yang dibentuk hasil ejaan semula nama sebenarnya. Walaupun bermula solo, Bon Jovi sedar dia lebih selesa bergerak bersama sebuah kumpulan pemuzik tetap, jadi dia mula menyatukan beberapa orang pemuzik yang dikenali serta mampu menerima konsep muzik beliau untuk menjadi anggota tetap. Nama Bon Jovi dikekalkan sebagai nama kumpulan bagi meneruskan momentum yang telah dicapai hasil populariti Runaway, walaupun mereka bergerak sebagai sebuah kugiran. Kumpulan Bon Jovi melancarkan album pertama pada tahun 1984 sebagai sebuah kumpulan tetapi mengekalkan versi rakaman semula, Runaway, dalam album pertama mereka. Enam kumpulan muzik fiksyen yang paling diingati hingga kini. Beberapa tahun kebelakangan ini, wujud minat memuncak kepada filem-filem bertemakan musikal dengan penerbitan filem seperti A Star Is Born, The Greatest Showman dan Bohemian Rhapsody yang mendapat sambutan baik peminat filem seluruh dunia. Bagaimanapun tema yang dibawa oleh filem-filem musikal era sekarang dapat dikatakan lebih berat berbanding filem-filem musikal satu masa dulu yang kerap menjadikan parodi sebagai model pembentukan filem mereka. Ini menyebabkan berlakunya kemunculan kugiran-kugiran muzik bersifat fiksyen yang dibentuk sebagai tulang belakang filem tersebut. Terdapat banyak paparan kumpulan muzik fiksyen yang sehingga kini menjadi buah mulut orang ramai dan ini 5 kumpulan yang kami rasakan sangat seronok untuk ditonton jatuh bangun mereka. Nombor 6, The Wonders, That Thing You Do. Filem That Thing You Do benar-benar mencetuskan fenomena pada peminat filem di Malaysia ketika ditayangkan di pawagam sekitar tahun 1996. Semua itu dibantu oleh runut bunyi filem berkenaan yang memaparkan lagu terkenal That Thing You Do, nyanyian kugiran fiksyen The Wonders. Kisah jatuh bangun kugiran tersebut yang naik secara mendadak sebelum jatuh akibat masalah dalaman adalah kisah yang sudah banyak kali difilemkan tetapi That Thing You Do berjaya membawakan kisah itu dengan tona yang agak ceria, dibantu dengan lakonan pelakon-pelakon yang bersahaja serta kemunculan Tom Hanks yang diingati. Adegan persembahan paling diingati dalam filem ini sudah tentulah adegan di mana mereka mengadakan persembahan lagu popular kali pertama yang secara sengaja dipercepatkan, mengubah sebuah lagu balada menjadi lagu pop seterusnya menyebabkan mereka mula disanjung dan dipuja. Nombor 5, School of Rock. Sekiranya anda nak tonton sebuah filem bertemakan muzik yang sesuai untuk semua golongan serta selamat untuk kanak-kanak, tontonlah School of Rock.
Filem ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang menyamar menjadi guru sekolah untuk mendapatkan duit sebelum menemui sekumpulan kanak-kanak berbakat yang boleh membantu merealisasikan impian dia mahu menubuhkan kugiran rock. School of Rock sebagai sebuah kugiran dilihat sangat berjaya kerana setiap ahli kumpulan itu yang rata-ratanya terdiri daripada pelajar-pelajar muzik yang sangat berbakat serta berkebolehan dalam permainan muzik bersifat klasikal. Tunjang filem ini sudah pastilah lebih tertumpu kepada aktor Jack Black yang turut sama berbakat besar dalam bidang muzik, dibuktikan melalui kugiran dua orang beliau Tenacia Osdi yang gemar membawakan lagu-lagu yang agak unik. Nombor 4, Steel Dragon Rockstar. Salah sebuah filem yang terbang di bawah radar filem Rockstar yang membariskan dua pelakon terkenal iaitu Mark Wahlberg dan Jennifer Aniston memaparkan tentang seorang peminat riang terlalu taksub dengan sebuah kumpulan bernama Steel Dragon sehinggakan ketaksuban itu menghantui hidupnya sendiri. Apa yang berlaku selepas itu mengubah nasib hidup beliau apabila dia dipanggil untuk menjalani uji bakat bagi menggantikan penyanyi Steel Dragon. Sesi uji bakat itu berjaya dan seterusnya mengubah hidupnya, memenuhi semua yang dia impikan sebelum itu. Walaupun Mark Wahlberg tidak menyanyikan sendiri semua lagu dalam filem ini, lakonannya sebagai seorang rockstar terkejut benar-benar hidup, sentiasa kelihatan naif seolah bermimpi semua yang dikejar sudah jadi realiti. Nombor 3, Stillwater Almost Famous. Filem Almost Famous berjaya membawakan salah sebuah kugiran yang akan dikenang sampai bila-bila iaitu Stillwater. Lakonan penuh karisma aktor Billy Crudup sebagai gitaris kugiran Stillwater yang sentiasa bersengketa dengan vokalis kumpulan tersebut lakonan Jason Lee benar-benar menampakkan situasi sebenar sukarnya mengekalkan keharmonian dalam sebuah kumpulan muzik. Apa yang benar-benar menghidupkan filem ini adalah krisis yang sentiasa wujud hasil pergeseran dua orang pemuzik yang saling berebut untuk menjadi fokus utama kumpulan Stillwater dan kedua-duanya pula saling tidak mahu beralah sehingga mengakibatkan ego mengatasi segala-galanya, mengorbankan sinergi yang mereka ada. Nombor 2, Spinal Tap. This is Spinal Tap. Sebuah kugiran parodi yang cuba memparodikan kesemua band bergenre heavy metal yang cukup popular satu masa dulu sehingga kini masih ramai yang tertipu dengan status sebenar kugiran ini, menyangkakan mereka benar-benar sebuah band sebenar. Itulah antara bukti yang menunjukkan pengaruh filem komedi ini kepada peminat muzik dan filem. Apa yang menarik untuk dibincangkan mengenai kugiran fiksyen ini adalah kesungguhan mereka meneruskan parodi bertahun-tahun lamanya, menerusi banyak penampilan konsert serta temu ramah dengan setiap pelakon terus kekal memainkan watak yang diberikan kepada mereka. Sehingga kini banyak adegan yang memaparkan kumpulan Spinal Tap terus hidup dalam budaya kugiran-kugiran muzik moden yang menjadikan dialog serta perangai mereka dalam filem sebagai ikutan. Nombor 1, Rimba Bara Malaikat Maut Trilogy Rock. Salah sebuah trilogi filem musikal tempatan yang sangat berjaya membuatkan peminat-peminat muzik metal yang kini dah bergelar bapa atau atuk orang mengimbau semula kenangan semasa muda serta masih berangan nak jadi pemuzik terkenal. Trilogi filem ini yang mendapat sambutan hangat sudah pastilah berkisar kepada perseteruan di antara dua kumpulan iaitu kumpulan Rimba Bara serta Malaikat Maut yang dipaparkan dalam bentuk serius, kelakar serta ada kalanya mampu menyebabkan linangan air mata mamat heavy metal mengalir. Jika anda tanya pada kami di antara dua kugiran ini, yang mana lebih baik, kami harus menyebut kumpulan Malaikat Maut. Mereka berani menyembur api atau gigit ikan serati di atas pentas. Begitulah maklumat berkenaan dengan kumpulan gitar rancak atau kugiran yang pernah wujud dalam hidup kita. Semoga info yang kami berikan ini dapat memberi manfaat serta menambah pengetahuan baharu kepada kita semua. Harap kita dapat bertemu lagi di video kami seterusnya. Jangan lupa untuk komen, share dan follow kami untuk mendapatkan info selanjutnya. Terima kasih kepada anda semua kerana menonton video dari kami. Semoga anda terhibur.